InsyaAllah saya cuba cari, kalau boleh kita ambil yang ayat-ayat yang tidak berulang untuk disambung sebagai kita kumpulkan dalam khazanah faedah-faedah Al-Quran yang dapat kita belajar sepanjang kita sesi pengajian kita ini, insya-Allah. Baik. Yang pertama, faedah yang pertama dia panggil al-fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, qala Allah Ta'ala was-saffati saffa. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk dia. Kata di ulama, qasamullah bil makhluqat. Mana-mana benda yang Tuhan bersumpah dengan benda itu menunjukkan benda itu besar. Besar haisu dalun ala azimi qudratil khaliq. Benda itu besar, pencipta dia lagi agung, lagi besar. Ataupun perkara itu mulia. Macam dalam ayat ini Allah bersumpah dengan hamba makhluk dia yang mulia. Siapa dia? Malaikat. Fallahu ta'ala la yahlibu bi syai'. Allah Ta'ala tak bersumpah dengan satu benda kecuali Tuhan nak suruh kita tengok kepada makhluk itu. Kita tengok kepada makhluk itu. Sekarang ni makhluknya malaikat. Kita tak nampak. Kita hanya beriman dengan malaikat secara iman, beriman dengan benda gaib. Sebab tu rukun iman semuanya benda gaib. Beriman pada Allah, pada Rasul, malaikat kitab. Kita tengok Quran ada depan kita, tapi kita tak tengok malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna benda gaib. Faedah yang kedua, was-saffati saffa. Allah Ta'ala bersumpah bebas bagi Allah bersumpah dengan apa saja yang dia nak sumpah. Boleh. Kenapa? Li'annahul malik. Kerana Allah pemilik segala perkara ini. Tapi bagi kita, la. Nabi sebut dalam hadis, man kana halifan falyahlif billah. Siapa dia nak bersumpah, dia kena bersumpah dengan nama Allah. Tak boleh sumpah demi itu, demi ini, tak boleh. Kita kena bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala dia bebas. Dia boleh perintah, dia boleh sumpah dengan makhluk-makhluk dia sebab itu hak dia. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh perintahkan hamba-hamba dia buat apa saja. Seperti Allah Ta'ala perintah malaikat sujud kepada Adam. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Menunjukkan besarnya Adam. Menunjukkan mulianya Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Tapi kita tak boleh sembelih lain kali. Sembelih ayam boleh. Sembelih kambing boleh. Sembelih orang la, tak boleh. Yang ketiga, was-saffati saffa. Maksud dia malaikat. Wa unnisat. Kenapa guna lafaz muannas? Saffat. Kenapa tak guna lafaz muzakkar? Jawab dianya sebab bi'tibariha jama'at, kumpulan malaikat. Jadi puak kafir penimpala, dia kata oleh kerana Tuhan sebut saffat ni malaikat dengan lafaz muannas, itu menunjukkan bahawa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Pening puak kafir ni. Duk main anak Tuhan. Maka jawab dianya malaikat alaihi salatu wassalam jama'atun mukhtalifah. Kumpulan yang ramai. Banyak malaikat. Setiap malaikat ada tugas tersendiri. Setiap malaikat ada tugas. Kita dah belajar kan 10 malaikat tu. Jibril menurun wahyu, Israfil tiup. Apa dia ni lagi? Malaikat maut ambil nyawa. Mana setiap ketua malaikat ada tugas dia masing-masing. Maka ayat ini menunjukkan al-malaikatu, malaikat itu, tengok dalam fa inna Allah zakara al-malaika bi sighatil muzakkar wal malaikatu yusabbihun. Wal malaikatu yusabbihun. Yusabbihun menunjukkan muzakkar. Walaupun di sini safat. Jadi jangan pening kepala. Hak pening tu orang tak reti je. Faedah yang keempat, al-faedah ar-rabi'ah, fattaliyati dzikra. Malaikat yang membaca zikir.
Az-zikri ni sebagai ulama kata Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa malaikat itu telah berdiri beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kuat ibadat, dan juga menunjukkan ala fadilatil Quran. Quran itu punya kemuliaan, ia menjadi bacaan para malaikat. Quran menjadi bacaan pada malaikat. Kemudian jadi dalam ayat ini berapa sifat? Safat, Az-Zajirat, malaikat yang bawa awan, malaikat yang baca Quran. Kemudian Allah Ta'ala takrir tauhid. Ini yang kelima. Inna ilahakum lawahid. Sumpah demi sumpah, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang seesa. Tengok para pelajar, untuk menyatakan kepentingan tauhid, Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat. Nak menyatakan tauhid ini benar, dia bawa dengan 3 muakkidat. 3 muakkidat, muakkidatul qasam. Yang pertama sumpah, Allah Ta'ala bersumpah. Yang kedua, dia menguatkan dengan inna ilahakum, dengan lam, inna ilahakum lawahid. Itu dia panggil adat, alat-alat penguat dari sudut bahasa. Inna dengan lam, inna ilahakum lawahid. Jadi tamatlah perbincangan kita. 5 faedah yang dapat kita kutip di dalam perbincangan yang agak ringkas ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kata sebagaimana kata di para ahli fikir, ma la yudraku kulluhu la yudraku yaitu kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni kalau kita tak boleh hurai panjang, kita hurai ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Baik, tamat dulu setakat tu. Kita sambung lagi insya-Allah dalam siri yang akan datang. Bermula ayat 6 sehingga ayat 10. Kita akan bincang dalam siri yang berikutnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika